أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah, salam sejahtera kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun berada di Google Meet Gemah Nur Iman pada hari Isnin 21 Oktober bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir yang akan membimbing kita dengan bacaan surah Yasin, doa dan pengajian berkitab terjemahan Hikam Jawi. Yang dikasihi sahabat pengurusan Gemah Nur Iman yang menyediakan platform untuk kita berkuliah pada pagi ini, dan kepada seluruh sahabat pencinta ilmu yang dirahmati lagi dikasihi muslimin muslimat yang istiqamah mengimarahkan kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Gemah Nur Iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, jadikan setiap langkah kami selalu dalam kebaikan, sisa umur kami penuh keberkatan. Lindungi kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Sesungguhnya hidup dan mati kami hanyalah kerana-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi memohon keberkatan perhimpunan kita pada pagi yang penuh barakah ini, marilah sama-sama kita membaca ummul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh. Mudah-mudahan mendapat limpahan keberkatan rahmat, dan kita doakan mudah-mudahan juga para malaikat merendahkan sayap turut mendoakan kita semua berada di taman ilmu pada ini. Mudah-mudahan kita dilimpahi keberkatan rahmat, insya-Allah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahab. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah kesembuhan. Engkau Zat yang maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafakallah syifaan ajilan untuk para pesakit itu. Untuk itu, dipersilakan Mira membaca nama-nama berikut. Baik, terima kasih Bonda. Bismillahirrahmanirrahim. Mazliza binti Kasim, Nur Khairi bin Abdul Razak, Suhaimi bin Ahmad, Muhammad Adik bin Muhammad Azmi, Nur Hayati binti Abdul Jalil, Osman bin Abbas, Pangeran Haji Anwar bin Pangeran Seri Indra, Pangeran Haji Ismail, Muhammad Nur Hafiz bin Muhammad Isa, Siti Esa binti Kulub, Syahrul Nizam bin Abdullah, Haja Nurihan Ma'aruf, Kamariah binti Junaid, Zuraifa binti Abdul Wahab, Sharifah Faida binti Said Alwi, Munira binti Mat Rodi, Sharifah binti Omar, Nura Kalisha binti Muhammad Faiz, Zubaida binti Latif, Nurul Natasha binti Muhtar, Wan Faizul Hanif bin Wan Adnan, Aziz Nur bin Abdul Rashid, Rokia binti Osman, Hamzah bin Baci, Zayan Inaraho binti Muhammad Haider,
Azizah binti Adik Rahim, Ashifa Medina binti Muhammad Farid, Muhammad Akmal Haziq bin Abdul Wahid, Tuan Haji Azharuddin bin Abdul Ghani, Cik Nur Atika binti Tuan Haji Azharuddin, Kamaria Maizara binti Kamal Rizmi, Zubir bin Abdul Hamid, Zaurin Zarina binti Abdul Muttalib, Muhammad Syazwan bin Ishaq, Nurul Ain binti Muhammad Said, Habsah binti Ahmad, Muhammad Amirul bin Nizam, Siti Khalijah binti Abu Bakar, Sya'bah binti Idris, Puteri Zulaika binti Muhammad Amirul Zaki, Nuraida binti Taib, Muhammad Yunus bin Manaf, Nuraliza binti Abdul Rahim, Hana Sofia binti Muhammad Zulfadli, Muhammad Said bin Ismail, Nur Azlina binti Anwar, Nurumi binti Milin, Wan Roslina Haji Wan Daud, Bidin binti Yub Syukur, Wan Rosma binti Wan Dim, Sarimah binti Abdul Rahimah, Sarimah binti Abdul Rahiman, Dr. Muhammad Ashraf bin Suwarin, Ruziah Ahmad Haji Abdul Manaf bin Haji Muhammad Nai, Muhammad Afendi Ibnu Siti Rafia, Nukman Al-Muqarrin bin Syahrul Nizam, Rozila binti Panjang Rozila binti Panjang Abdullah, Muhammad Hairi Haziq bin Zubaidi, Amna Firzjani, Haifa binti Ahmad Fadil, Nuraila binti Haji Abdullah, dan seramai 209 orang yang diuji dengan pelbagai penyakit. Dengan ini saya kembalikan kepada Bonda Nur. Syukran jazilan Mira yang bacakan nama-nama berikut, dan tidak lupa kita sama-sama doakan untuk diri sendiri dan juga untuk para sahabat yang hadir pada hari ini, kemungkinan juga diuji dengan kesihatan yang kurang mengizinkan. Kita doakan sama-sama Allah permudahkan segala urusan, diberikan syifa yang sempurna, sebab kita berada di Taman Ilmu, membaca kalamullah dan doa bersama Al-Fadhil Ustaz sebentar lagi. Gemun Iman tidak lupa merakamkan san helwah, sakinah, mawaddah, barakah, warahmah kepada yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Mudah-mudahan pada hari yang istimewa ini Allah limpahkan berkah dalam usia, diluaskan pintu-pintu rezeki, dipermudahkan segala urusan, kesihatan yang baik, bahagia di samping keluarga tersayang. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita teruskan kuliah kita pada pagi ini dengan rasa penuh takzim. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk bersama kita membimbing kita membaca surah Yasin, doa dan seterusnya pengajian berkitab kita terjemahan Hikam Jawi. Tafadhal mashkura Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Salam ceria, salam mahabbah, salam persaudaraan, salam gema nur iman. Mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi ini hadir dengan senyuman. Jangan hadir dengan tangisan. Hadirlah dengan senyuman. Hadirlah dengan kegembiraan. Semoga Allah lapangkan hati masing-masing. Allah beri semangat kepada kita untuk tidak lupa berkongsi link pengajian kita pada pagi ini kepada kita punya senarai darling-darling. Ada banyak darling. Darling tu maknanya apa nak cakap? Bukan pasangan. Darling tu orang-orang yang kita sayang lah. Saudara kita, sepupu kita, kawan-kawan kita. Cakap dia, jomlah kita ni Gema Nur Iman ni baru muka surat 86. Kita nak belajar sedikit perkara-perkara manfaat yang boleh kita motivasi diri kita, semangat diri kita. Kita repair hati kita. Tapi bukanlah saya tukang repairnya. Saya ni tak boleh dan tak boleh repair orang, tak boleh. Tapi kita nak ambil nasihat para ulama. Jadi kita ambil panduan para ulama kita.
yang telah menelusuri jalan ini lebih terdahulu daripada kita. Mereka berjaya, mereka terbukti orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadi kita nak mengikut jejak langkah. Sebab itu bila kita baca ayat yang terakhir di surah Al-Fatihah, kita baca kan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu dia punya takrifan dia apa? Apa makna jalan yang lurus? Adakah jalan yang baik? Kalau jalan yang baik, siapa-siapa akan mentakrifkan baik tu macam-macam takrifan yang berbeza-beza. Jalan Bila benar. disebut jalan yang benar, nanti benar tu setiap orang bagi takrifan yang berbeza. Kata dia yang benar begini, seorang kata yang benar begini, seorang kata yang benar tu begini. Jadi macam mana kita nak khususkan supaya jalan siapa yang kita nak ikut ni? Kena ikut pada signboard ke? Kena ikut pada jenis jalan ke? Kita nak ikut pada tengok apa? Tengok signboard? Jalan Allah. Jalan Allah. Redha. Jalan reda Allah. Tapi yang mana kita punya panduan kita apa? Kalau contoh, bagus jalan Allah tu betul. Contoh, kita nak pergi Kuala Lumpur. Kita nak ikut jalan yang mana? Ada jalan udara dari Johor Bahru lah tempat saya. Namanya kapal terbang. Tapi ada orang dia nak pergi lalu jalan darat. Boleh juga. Jalan juga. Namanya dia lalu Highway Plus. Ada juga yang nak lalu jalan laut. Dia pergi kat Gelang Patah, dia pergi pelabuhan Tanjung Pelepas, terus dekat Port Kelang. Dia nak lalu jalan laut. Kata dia saja nak lama-lama. Maknanya, dia takrifkan ada 3 jalan. Jalan dia ikut jalan raya, jalan ikut udara, jalan ikut laut. 3-3 memungkinkan. Tapi kalau jalan yang lurus tu jalan yang mana? Rupanya ada takrif dia. Nak tengok pada siapa? Tengok signboard ke? Tengok orang ke? Tengok kenderaan? Rupanya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus tu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Kena tengok orang rupanya. Ya memang kita kata wahyu Allah. Ya betul kita kata redha Allah. Betul kita jalan kebenaran. Tapi kebenaran tu kita nak tengok pada siapa? Pada signboard, pada siapa kita nak tengok kebenaran tu? Rupanya disuruh tengok, dia tak sebut jalan Quran. Walaupun Quran tu betul. Tapi dia suruh lihat pada orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Itulah jalan dia. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Kemudian dalam surah yang lain, Allah perincikan. Minan nabiyyin, para nabi, wassiddiqin, orang-orang yang sentiasa membenarkan, wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah, wassalihin, jalan orang-orang soleh. Kita kena cari 4 golongan ini, kita ikut jalan dia. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu nak ukur lalu mana? Contoh, ada orang dia tak nak ikut cara orang soleh. Dia tak nak pergi jumpa orang siddiqin. Dia tak nak berpedoman kepada orang syuhada. Dan dia buat bacaan sendiri Al-Quran. Dia baca sendiri. Kemudian dia tak mau pergi berpedoman, mengambil tunjuk ajar, mencari satu petunjuk ataupun apa kita sebut panduan. Dia tak nak. Dia buat pendirian cara dia sendiri. Walaupun dia pegang Al-Quran, walaupun dia pegang kitab hadis, dia mampu beli berjilid-jilid yang banyak, tapi belum sempurna untuk kita katakan dia mengikut jalan yang lurus. Sebab jalan yang lurus, pedoman asas dia adalah mengikut orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Rupanya kena tengok pada orangnya juga. Oleh kerana itu, datanglah satu tuntutan di dalam urusan agama kita, iaitu ada
besarnya peranan seseorang yang belajar secara menuntut ilmu, berguru, ataupun kita sebut mengambil pedoman dari orang-orang yang soleh. Jadi kita ambil pedoman dari orang-orang yang soleh, antaranya orang yang mengarang kitab-kitab dan orang-orang yang mengajar kepada kita terdahulu. Mudah-mudahan jalan itulah orang-orang yang Allah kurniakan nikmat ke atas mereka. Jadi pagi-pagi subuh, ihdinas siratal mustaqim, masuk 6.45, Allah kabulkan kita berada di Gema Nur Iman sebagai contoh. Besok minta lagi, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Allah perkenankan kepada kita dapat berada dalam platform Gema Nur Iman. Jadi oleh kerana itu yang saya katakan, ajak kawan-kawan, darling-darling kita tu, darling-darling, bolehlah. Walaupun perkataan tu tak tepat. Orang yang pandai bahasa Inggeris mahu dia marah saya. Dia kata merosak bahasa Inggeris. Baik. Kita sama-sama bacakan surah Yasin. Mohon kepada Allah. Mudah-mudahan berkah surah Yasin. Orang-orang yang kita doakan diberi sihat, afiat. Akhlisun niyata lillah. Sama-sama kita ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءتها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا يا أرحم الراحمين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha menyembuhkan, Tuhan yang menciptakan kesakitan dan Tuhan yang menciptakan kesihatan. Engkau berikan sihat kepada sesiapa sahaja yang Engkau kehendaki. Engkau juga uji dengan kesakitan ke atas sesiapa sahaja yang Engkau kehendaki.
Sihat dan sakit itu kedua-duanya adalah makhlukmu. Engkau yang menciptakan dia daripada tiada kepada ada. Engkaulah yang menentukan kepada siapa ia akan tiba. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan penuh rendah hati dan rendah diri. Apalah kiranya orang-orang yang kami maksudkan, orang-orang yang kami senaraikan, orang-orang yang sentiasa dalam ingatan, yang mana mereka sedang diuji dengan penyakit dan pelbagai jenis sakit. Kami mohon kepadamu ya Allah, apalah kiranya engkau berikan afiat, engkau berikan kesembuhan, engkau kembalikan kesihatan yang mana dia dapat memanfaatkan anugerah tersebut untuk menjadi hamba-Mu yang taat dan memperbanyak amal soleh. Kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah doa kami. Jadikanlah hati kami ini sungguh-sungguh ketika berdoa. Jadikanlah hati kami benar-benar ikhlas ketika mendoakan mereka. Jadikanlah ya Allah hati kami ini merayu dan meminta dengan betul-betul dan benar-benar meminta kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Salam. Ustaz, sihat. Okey, cantik. Semangat, semangat, semangat. Ya Allah. Pagi-pagi ni, kita nak sambung ni. Tajuk dia, Allah tumpuan. Fokus segala hajat kita. Masuk perenggan yang ketiga. Maka barang siapa. Barang siapa tu maknanya apa? Kenapa dia sebut barang? Kita bukan barang. Kita orang. Dia tak cakap orang siapa. Dia kata barang siapa. Kenapa? Ada tahu tak? Ada yang tahu? Tak ada yang tahu kan? Ni bahasa lah ya. Bukan barang siapa tu maksudnya barang. Bahasa. Barang siapa tu maknanya sesiapa lah. Sesiapa yang berpegang dia kepada Allah. Siapa yang berpegang dia kepada Allah. Tiada kepada tiap-tiap sesuatu. Maknanya tidak memohon hajat kepada selain daripada Allah. Maka keluarlah dia daripada tiap-tiap barang yang selain daripada Allah. Maknanya kita lepas. Keluar tu maknanya lepas. Tak bergantung kepada siapa-siapa pun selain daripada Allah. Dalam hati ya. Dalam hati kita tak bergantung kepada Allah. Hari ini kita banyak keperluan. Tidak dinafikan. Ada orang perlu kepada anak dia datang. Ada orang perlu kepada kawan dia singgah. Ada orang perlu kepada saudara dia ziarah. Ada orang perlu kepada seseorang untuk membuat urusan dia pada pagi ni. Perlu kepada doktor. Perlu kepada jururawat. Ada orang perlu kepada tukang kebun kerana dia nak bersihkan sekitar ni. Dia ada upah satu budak Pakistan untuk buat kerja bersihkan rumah. Ada orang perlu kepada pembantu rumah. Atau istilah yang diguna pakai biasa orang gaji. Ada orang perlu kepada manusia ni secara zahir memang saling memerlukan. Dan kadang-kadang dalam keperluan harian kita ada hajat-hajat tertentu yang kita nak penuhi secara lahiriah, teknikal duniawinya memerlukan orang itu. Aku ada hajat lah nak makan ni. Dia perlu kepada Grab Food. Ataupun food apa nama dia tu? Grab Food, food apa tu yang hantar-hantar tu? Oh, maknanya dah biasa pakai. Saya ingatkan sebut food. Food iguana ke, food koala ke. Rupanya semua sepakat. Food panda maknanya kesan kepada ya tak apalah. Tapi dalam hati kita tu kebergantungan, hajat, keinginan sesuatu tu kebergantungannya kepada Allah. Lalu kata pengarang, dan selagi mana salik
Dan selagi yang salik itu berpaling ia kepada lain daripada Tuhannya, dan selagi yang salik tu siapa? Kita lah. Bukan kita, maknanya orang yang meniti jalan membersihkan diri, menghamba diri kepada Allah. Salik ni daripada perkataan salaka. Salaka maknanya berjalan, melalui. Jadi salik orang yang lalu jalan kebaikan, orang yang lalu jalan mujahadah, orang yang lalu, tapi lalu bukan pakai kaki, lalu pakai perjalanan hati, perjalanan rohani. Salik ataupun dipanggil salikin. Tapi kalau kita beraktiviti untuk dalam program pembersihan hati dan penyucian jiwa, namanya bersuluk. Bersuluk. Orangnya dipanggil salik. Kalau ramai dipanggil salikin. Orang yang meniti jalan-jalan rohani dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya dalam penghambaan dirinya kepada Allah. Kita sebut salik lah. Jadi salik ni tak payahlah tanya siapa orangnya. Siapa-siapa yang berusaha melalui jalan tersebut, kita panggil secara umum nama dia salik. Program yang dia lalui, aktiviti yang dia jalankan, majlis ilmu yang dia telusuri, kita ataupun mujahadah latihan rohani yang sedang dia lalui, kita panggil dia bersuluk. Istilah itu. Tapi Ustaz, yang orang pergi bersuluk-suluk tu itulah dia buat. Tak tahu. Saya sebut nama saja. Mengesahkan yang ini suluk, yang ini salik, yang tu salik. Saya tak tentu. Tak tahu. Bukan tak tentu, tak tahu. Tak tahulah kita nak tentukan tu. Ini cerita dia punya pemahaman secara umum. Dan selagi yang salik itu berpaling dia kepada lain daripada Tuhannya. Kalaulah satu orang tu, dia nak menghambakan dirinya kepada Allah. Dia nak merendahkan hatinya. Dia nak menjadi hamba Allah yang menuju kepada redha Allah. Tetapi selagi dia tu berpaling dia kepada lain daripada Tuhannya. Hajat-hajat yang ada di dalam hatinya tu dia meminta, mengharap, bergantung kepada selain daripada Allah. Maka tiadalah penat ia bagi kasih dia. Tiada penat maknanya dia tidak ada mujahadah. Tidak ada pengorbanan yang jitu untuk dia mendapatkan kasih daripada Allah. Dan tiadalah ada, maknanya tak ada. Tiadalah ada, maknanya tidak ada. Tauhid yang khalis, tauhid yang murni kepada Allah. Akan dia maknanya tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ni memiliki hajat, siapa yang ada hajat nak sihat? Ada sini yang ada hajat nak sihat. Saya ada hajat. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat saya. Siapa yang sini ada hajat? Pasakkan dalam hati kita mengharap kepada Allah. Bergantung kepada apa? Kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada makhluk, pengarang kritik lah. Kata dia tak ada tauhid yang murni. Makhluk tu sendiri hajat dia ditentukan oleh siapa? Aku hajat sangat, mudah-mudahan orang ni gini dia penuhi hajat aku. Mungkin dia dapat buat, mungkin dia gagal buat. Kita terima saja. Sebab apa? Sebab senarai hajat yang dia berhajat sendiri pun ditentukan oleh siapa? Tentu Allah. Ditentukan oleh Allah. Rezeki dia pun ditentukan oleh Allah. Jadi kita nak mengharap sangat kepada makhluk, biasa-biasa saja. Teknikal duniawi, okey. Food panda. Food panda tadi bukan koala. Awak duk Kuala Lumpur, pakailah food koala. Janganlah pakai food panda. Food panda tu untuk negara yang ada beruang panda. Tak, saya bukan nak cerita pasal food panda tu ataupun grab food. Bukan. Saya nak cerita tentang sejauh mana kebergantungan hati kita kepada Allah. Baik, kita senang sebut. Tapi kita akan diuji ketika bila tahu? Ketika hajat kita tidak dipenuhi. Masa tu kita teruji tau.
Hajat sangat, ingin sangat, harap sangat, begini. Sekali tak jadi. Tak jadi. Masa tu kan, patah hati kita, remuknya jiwa kita, pecahnya kita punya perasaan kita tu, masa tu kita kena nilai. Aku sebenarnya mengharapkan hajat ini terpenuhi, aku harapkan kepada orang atau aku harapkan kepada Allah. Kalau selama ini aku harap kepada orang ni agak tinggi, agak banyak, agak berlebihan, mungkin sahaja aku akan berhujung, berakhir dengan kekecewaan yang amat mendalam. Tapi kalau aku berharap, mengingin, berhajat kepada Allah, aku sudah bersedia. Yang pertama, hanya Allah yang berkuasa untuk memenuhi hajatku. Yang kedua, Allah sahaja yang menentukan apa sahaja sekalipun bertentangan dengan apa yang aku hajatkan. Dia saja yang berkuasa. Makhluk tidak ada keupayaan, tidak ada kekuasaan. Jadi, kalaupun kita bersedih, kita taklah sampai kepada mendatangkan penyakit-penyakit yang bukan-bukan disebabkan kesedihan itu. Kita sedih secara sederhana. Kalau kita gembira secara sederhana. Kan dalam dalam Al-Quran Allah ingatkan tentang perkara tersebut supaya kamu jangan terlalu sedih apabila kamu terlepas kehilangan sesuatu, dan jangan pula kamu terlalu gembira, berbangga-bangga, rasa sombong dengan apa yang Allah kurniakan kepada kamu. Itu semua ayat Quran tu kena ingat sampai bila-bila. Ingat? Sebab tu penting tajuk ni. Tumpuan segala hajat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada satu surah dalam Quran. Kita kena tahu, setiap benda yang berlaku pada kita, semuanya sudah ada dalam takdir Allah. Besok, apa yang terjadi pada kita, hajat kita dipenuhi ataupun tidak, jawapan dia ialah, sudah ada dalam ketentuan Allah. Saya ni ada hajat. Terus terang saya kata, saya ada hajat. Apa hari ni saya nak buat? Apa impian, keinginan saya pada bulan depan? Kerana dah ada dalam perancangan saya. Apa yang ingin saya minat nak susun pada tahun depan, saya dah buat. Hajat-hajat saya ada. Tapi, saya kena yakinkan pada diri saya bahawa apa saja yang datang kepada saya, hari ni, esok dan depan, semuanya sudah ada dalam ketentuan Allah. Kalau yang saya hajatkan ini adalah apa yang memang telah Allah tentukan berlaku pada tahun hadapan, sampai masa tahun hadapan, dia akan jadi. Dia akan jadi. Akan berlaku juga. Tidak ada sesuatu yang berlaku lain daripada apa yang Allah takdirkan. Tak ada. Tak ada. Kona macam mana pun cara, jawapan dia memang tak ada. Habis Ustaz, kalau benda tu tiba-tiba jadi tak jadi, yang tiba-tiba tak jadi itu adalah takdir Allah. Ustaz, kalau benda tu sebenarnya tak nak buat, tiba-tiba dia jadi, yang tiba-tiba dia jadi itu juga adalah ditakdirkan oleh Allah. Jadi oleh kerana kita ni meletakkan keyakinan, kebergantungan kita kepada Allah, jadi kita tenang dalam berhajat. Bukan tak boleh hajat. Ada orang silap faham, Ustaz, kalau dah Allah dah tentukan semua, tak payahlah kita berhajat apa-apa. Sebab kalau kita hajat, belum tentu berlaku. Kita berhajat itu hukum dia harus. Tapi kita berhajat ada cara dia. Cara dia bukan memaksakan dan mewajibkan dan menentukan Allah mesti kabulkan hajat kita. Bukan. Tapi kita mohon dan merayu, mengharap kepada Allah agar hajat kita dikabulkan. Kerana ada benda yang kita kena tahu bahawa semua perkara ditentukan oleh Allah. 4 prinsip asas dalam kehidupan saya dah kongsi hari tu. Yang pertama sekali ingat tu, pasak dalam kita,
Allah berhak melakukan apa saja ke atas aku. Masa sebelum saya berkahwin dulu, saya punya keyakinan, ya Allah, aku tak tahu sama ada aku berkahwin atau tidak. Tapi engkau berhak membujangkan aku, engkau berhak mengkahwinkan aku, dan engkau bukan kata berhak membujang dan mengkahwinkan aku, engkau berhak mematikan aku. Engkau berhak, ya Allah. Cuma aku berhajat, aku ingin berumah tangga, permudahkanlah urusanku. Sampai masa Allah kabul, itulah dia. Kemudian saya berkahwin, belum dapat anak. Ya Allah, sebenarnya mendapat anak ni bukan hukumnya wajib, ya Allah. Engkau tidak mewajibkan aku mendapatkan anak. Engkau juga tidak mewajibkan aku berkahwin. Cuma engkau menurunkan wahyu, sunat berkahwin dengan ciri-cirinya dan engkau telah kabulkan. Sekarang aku ingin mendapat anak, ya Allah. Tetapi, hajat aku itu aku tahu. Sama ada berlaku atau tidak di masa hadapan, semuanya sudah ada dalam ketentuanmu, ya Allah. Cuma kenapa aku mohon hajat kepadamu? Kerana nilai seorang hamba ialah terus bergantung harap kepada Tuhannya. Itulah nilai yang ada pada hamba. Kalau hamba tu bergantung kepada makhluk, dia tidak ada nilai sebenarnya. Kalau dalam bahasa orang putih yang agak keras dipanggil rubbish. Ni lebih teruk daripada rubbish. Tak ada nilai apa pun kalau awak mengharap selain daripada Allah. Bila kita dapat peluang, Allah beri kita jiwa mengharap kepada Allah. Ada nilai, value sebagai hamba tu yang lebih mahal. Jadi, saya pun fikir, ya Allah, kalau engkau kurniakan kepada aku anak, engkau berhak. Dan kalau engkau tidak kurniakan aku sepanjang hidup anak, engkau juga berhak. Sampai rezeki, saya dapat anak. Bila saya dapat anak, ya Allah, berapa anak aku nanti, engkau berhak berikan. Sama ada anak aku lelaki, atau anak aku perempuan, atau anak aku sihat, atau anak aku tak sihat, ataupun mungkin dia cacat. Mungkin. Aku tak tahu. Engkau berhak. Cuma aku mohon, berikanlah aku anak yang soleh, solehah, yang sehat, yang sempurna, yang begini. Sampai masa Allah uji. Anak saya yang kelima masuk dalam kategori OKU. Alhamdulillah. Sebab dia berhak. Sampai dah anak 5 orang, ya Allah, engkau berhak bukan kata menjadikan dia gitu. Ambil 5-5 pun kau berhak. Sekarang, aku tidak ada bantah. Cuma aku rayu mohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah sehat kepada mereka. Berikan peluang kepada mereka untuk jadi hamba-Mu yang soleh. Sampai kepada umur baligh. Jadikanlah mereka dapat peluang sujud ibadah kepadamu. Jadi kita mohon kepada Allah. Ada tak hajat? Kita ada hajat. Jadi bila kita kehilangan pula satu hari nanti, manalah tahu salah seorang daripada anak saya kembali kepada Allah, kembali ke rahmatullah, meninggal dunia sebagai contoh. Saya tak tahu, mungkin isteri saya ke siapa ke. Maka saya kena teruskan perjuangan saya, mujahadah saya sebagai seorang hamba. Saya kena buatlah. Tapi kan sedih macam tu, Ustaz. Siapa tak sedih? Saya tanya, Rasulullah kehilangan anaknya Ibrahim alaihissalam. Nabi sedih atau tak sedih? Sedih. Sedih kerana memang kita adalah manusia. Siapa tak sedih kalau kehilangan anak? Kita membayangkan kehilangan anak saja kita sedih. Bukan hilang anak. Membayangkan kita kehilangan anak saja sedih. Sedih tu okey. Tak ada salah pada sedih. Manusia tu ada emosi. Manusia tu ada hawa nafsu. Manusia tu ada perasaan. Dia bukan robot. Tetapi dalam kita berperasaan, kita masih dalam orbit kehambaan diri kepada Allah. Baik Okey. Sedih tapi jangan sampai kecewa dengan Allah. Gembira tapi jangan sampai sombong dengan nikmat Allah. Okey, tengok ayat ni. Saya nak cerita ayat ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Maaf Ustaz, saya nak tanya, di samping kita menaruh harapan sepenuhnya kepada Allah, adakah kita perlu berusaha kalau kita nak sesuatu, kita perlu berusaha?
Bukan saja meletakkan harapan itu kepada Allah saja. Boleh ke Ustaz? Dia Bagus. berusaha tu kita melalui orang, sahabat-sahabat kan, tapi di dalam hati kita menaruh harapan kepada Allah. Boleh ke Ustaz macam tu? Masya Allah, tabarakallah. Satu idea yang sangat baik, sangat bernas dan sangat lurus. Baik, saya cerita. Saya cerita. Bila kita bergantung harap kepada Allah, itu tanda apa? Tanda kita tunduk dan akur kepada Allah. Betul? Orang yang tunduk dan akur kepada Allah dengan rupa erti yang sebenar ialah dia ikut apa yang Allah perintah. Contoh, siapa yang perintah supaya kita bergantung hajat kita kepada Allah? Allah yang perintah. Tapi siapa pula yang perintahkan kita supaya berusaha untuk mendapatkan hajat kita? Yang itu pula kita kena tanya. Kalau yang perintahkan kita itu juga adalah Allah, tanda kita tunduk kepada Allah, kita berusaha. Baik. Allah maknanya dan Rasulullah. Saya tak sebut Rasulullah bukan mengetepikan Rasulullah kerana perintah Rasulullah adalah perintah Allah juga adalah perintah Rasulullah. Bukan dua perkara yang bertentangan. Baik. Jadi satu orang sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indi naqah, saya ada unta ni Rasulullah. Adakah atrukuha wa atawakkal? Adakah saya biarkan dia dan saya bertawakal? Au a'qiluha wa atawakkal? Atau saya ikat dia dan saya bertawakal, serah kepada Allah supaya mudah-mudahan hajat saya dia akan berada di situ." Lalu Rasulullah bersabda, "I'qilha, ikat dia, thumma tawakkal, kemudian bertawakal." Oh, rupanya penyerahan diri kepada Allah adalah perintah Allah, penyerahan hati. Berusaha untuk supaya unta itu ada bersama dengan kita juga adalah perintah Allah. Jadi kita buat bukan kerana kita kuat usaha kita. Bukan. Kita buat bukan kerana usaha kitalah yang menentukan. Bukan juga, walaupun berusaha. Tapi kita berusaha sekuat tenaga kerana ia juga termasuk dalam senarai perintah Allah. Beza orang yang kerja keras tapi merasakan bahawa dia boleh menentukan nasib dia. Berusaha juga, tapi cara fikir salah. Ada orang usaha kerana dia rasa takdir dia boleh tentukan apa takdir dia di masa hadapan. Tak tepat juga. Walaupun dia rajin kerja, rajin berusaha, tapi ada orang berusaha setengah habis, memang sedaya habis. Tapi dengan catatan, jiwa dia, aku buat ini, aku usaha habis-habisan ni kerana memang Allah perintahkan berusaha. Aku berusaha. Lalu dia punya usaha dia zahirnya sama seperti orang lain, hakikatnya tak sama. Dia berusaha dengan jiwa kehambaan, dia berusaha dengan jiwa kebergantungan kepada Allah, dan bila dia dapat, dia tak jadi bongkak dan bangga. Bila dia tak dapat, dia tak jadi kecewa setengah mati. Ni yang ayat 22-23 ni. Tolong hafal ayat ni, jadikan pegangan hidup sampai mati, gigit jangan lepas. Allah Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin." Tidak ada sesuatu pun jenis musibah yang menimpa, yang terjadi, yang berlaku fil ardi, di bumi. Wala fi anfusikum, tidak ada satu musibah pun yang menimpa, yang terjadi, yang berlaku kepada diri kamu. Illa, melainkan semua, setiap satu ujian, musibah, halangan, dugaan, bala, cabaran, semua tanpa kecuali fi kitabin, semuanya sudah tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami memunculkan, mewujudkan, menjadikan, menzahirkan ia berlaku kepada kamu. Musibah tersebut. Jadi besok semua benda yang berlaku kepada kita, semua dah ada dalam ketentuan Allah dah.
Tak ada sesuatu pun yang ada di bumi, yang ada pada diri kamu yang belum tertulis. Tak ada. Semuanya dah tentukan. Allah dah tentukan. Inna zalika. Jadi kalau kita ada hajat kita, saya ada hajat. Saya tak tahu hajat saya bila dikabulkan. Tahun depan jadi ke tak jadi, bulan depan jadi ke tak jadi, minggu depan. Tapi saya ada hajat. Tapi hajat saya ni, saya tahu bahawa hajat saya ni sudah ada ketentuannya oleh Allah, sama ada dia terjadi pada waktu dan masa yang saya hajatkan atau tak terjadi. Oleh kerana saya tahu bahawa Allah lah yang menentukan segala-galanya, kita berhajat tapi kita tenang. Ya Allah, aku hajat sangat. 2 tahun depan ingat nak pergi haji, ya Allah. Kawan aku dah dapat surat ni. Dia dah dapat surat. Dah mula nak ikuti kursus haji pada bulan ini, ya Allah. Pada minggu ni, ya Allah. Aku belum dapat lagi, ya Allah. Aku hajat sangat. Tapi dalam hati, keyakinan, kita tahu. Sebenarnya kita sudah pun ditentukan oleh Allah. Sepanjang hidup kita ni akan pergi haji ataupun akan tak dapat pergi haji sampai meninggal. Kita tahu. Bukan kita tahu apa dia. Kita tahu betapa semuanya ada dalam ketentuan Allah. Jadi akhirnya, hajat kita ni, yang kita nak hajat ni, kita tenang. Hajat juga, mohon lagi kepada Allah. Bergantung harap kepada Allah. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu sesungguhnya ia adalah perkara yang amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kena beriman dengan ayat yang 22 ni? Supaya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kamu jangan sampai jadi kecewa terhadap apa yang terlepas daripada kamu. Hajat kita tak sampai, keinginan kita, jangan sampai kecewa dengan Allah. Jangan sampai putus asa dengan Allah. Jangan sampai begitu kita. Sedih, okey. Ada orang kehilangan orang. Ada orang kehilangan barang. Ada orang kehilangan harta. Saya pernah kehilangan harta. Saya pernah kehilangan orang. Saya juga seperti orang lain. Ada orang kehilangan atuk yang tersayang. Ada orang kehilangan suami yang dicintai. Ada orang kehilangan isteri yang disayangi. Ada orang kehilangan anak. Ada orang kehilangan jawatan. Ada orang kehilangan ni benda yang berulang dalam hidup kita. Berulang. Rasulullah juga kehilangan. Nabi kehilangan Khadijah. Nabi kehilangan Abu Talib. Nabi kehilangan Ibrahim. Nabi kehilangan Qasim. Nabi kehilangan Abdullah. Nabi kehilangan sahabat. Nabi kehilangan banyak. Nabi sendiri kehilangan. Jadi kita begitu. Jangan sampai kita kecewa apa yang kita hilang. Wala tafrahu bima atakum. Jangan sampai kita rasa sombong dan angkuh bima terhadap apa yang atakum, yang Allah kurniakan kepada kamu. Allah sebut dia kurniakan kepada kamu. Bukan jangan kamu sombong dengan apa yang kamu ada. Kamu ada lain ayat dia. Atakum. Ata maknanya datang. Ata mendatangkan, berikan. Jangan sampai kamu jadi bangga, sombong pula dengan apa yang dia bagi. Dia tak kata apa yang kamu ada. Sebab hakikatnya kamu tak ada apa-apa. Anak saya bukan saya punya. Isteri saya bukan saya punya. Secara hakikat bukan saya punya. Secara duniawi anak saya. Dia nasab saya. Dia tanggungjawab saya. Dia amanah saya. Secara duniawi isteri saya tu adalah isteri saya. Secara akad saya bertanggungjawab. Dan saya dipertanggungjawabkan. Tapi secara hakikat mana ada sesuatu yang benar-benar milik kita secara mutlak. Tak ada. Sebab tu Allah berhak ambil, Allah berhak hilangkan, Allah berhak beri, Allah berhak tukar, Allah berhak ganti, Allah berhak tambah, Allah berhak kurangkan, dia berhak. Cuma kita jangan rasa memiliki, jangan rasa sombong dengan keakuan kita. Jadi hajat kita, bila kita fahamkan hati kita begitu, kita akan fokus apa saja hajat aku bergantung harap kepada Allah, dan seandainya Allah tak kabulkan, aku terlepas apa yang aku nak dapat, aku tak kecewa insya-Allah. Dan kalau aku dapat pula hajat itu, tidak menjadikan aku sombong dan berbangga-bangga. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong
angkuh dan berbangga-bangga. Jadi Allah perintah kita supaya merendah hati kepada dia. Mohon hajat pada dia, jangan kecewa dengan Allah, reda apa yang Allah beri dan Allah ambil. Dan sebelum apa-apa berlaku, kitalah sedang berada pada suluk. Maknanya seorang salik nak memperbaiki hati kita. Jadi kita pelan-pelan macam tu kan, kita tengok. Dan bila kita dengar pesanan daripada pengarang ni, otak kita ni tengah membayangkan pelbagai perihal kehidupan kita masing-masing. Betul tak? Yang seorang fikir tentang anak dia. Sambil dengar ni, yang seorang fikir tentang arwah mak dia. Yang seorang mungkin tengah fikir tentang suami dia. Yang seorang terlintas dalam bayangan dia tentang isteri dia. Ya masing-masing kehidupan masing-masing lah. Tapi bila kita fikir begitu, ya Allah, kalau aku dapat jadi bangga, kalau aku hilang jadi kecewa, buruknya bukan pada dapat dan pada hilang. Tapi buruknya pada kita jadi bangga bila ada dan buruknya apabila kita kecewa dengan Allah ketika kita hilang. Sedangkan sedih biasa. Rasulullah pernah sedih dan Rasulullah beberapa kali sedih. Tahun Nabi kehilangan Khadijah, kemudian kehilangan Abu Talib, kehilangan Khadijah, dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Okey saja. Sedih biasa. Tapi sedih kita bersulam rida. Sedih kita bersulam pendirian Allah berhak untuk melakukan apa sahaja. Sedih kita itu ada optimis sangka baik kepada Allah. Betapa Allah menggantikan sesuatu yang lebih baik. Sedihnya kita itu tidak ada yang namanya putus asa dengan rahmat Allah. Jadi sedih yang berkualiti tak sama dengan sedih yang tidak berkualiti. Bukan salah pada urusan sedihnya itu, tapi salah dalam mengendali sedih secara ilmu. Sedih benda yang dibolehkan. Kalaulah sedih tu hukumnya haram, nescaya Rasulullah adalah orang yang pertama tidak akan melakukan sedih dalam kehidupan. Kalaulah dilarang. Tapi kan sedih bukan maksiat kan? Hanya sedih kita tu kita nak kendali hati kita bagi mengelakkan maksiat pada hati. Tapi kalau boleh ke sedih maksiat kepada zahir Ustaz? Boleh saja. Yang namanya meratap-ratap niyahah tu, yang terjerit-jerit, mekik-mekik, maki-maki, nyalahkan orang hidup, lepas tu melolong-lolong kerana kematian. Kalau dah sampai kepada salah sedih, yang salah secara zahir, hukum dia haram. Terus Nabi pangkah, terus tak boleh terus. Terus tak boleh. Tapi yang hati diperhalusi. Jadi pengarang mengingatkan, maka, kata pengarang, maka orang yang akil itu, orang yang ada akal fikir, iaitu orang yang tidaklah dia reda dalam kedua negeri, maknanya dunia dan akhirat, dia tidak ada reda apa pun selain daripada dengan Tuhannya. Maknanya apa yang Allah tentukan hajatnya, itulah dia reda. Dia bukan reda dengan kaya, dia bukan reda dengan miskin. Dia bukan reda dunia, dia bukan reda akhirat. Bukan itu tujuan dia. Tapi apa yang Allah beri kepada dia di dunia dan di akhirat, itulah yang dia reda kepada Allah. Mahal ni orang macam ni. Dan tiada meminta ia lain daripada Allah. Kerana telah diketahuinya. Dia dah tahu. Dan telah ditahkikkannya. Dia telah tahu dengan secara tepat, secara mendalam, secara kukuh bahawa tiada di sana melainkan ia juga. Tak ada di sana apa-apa pun yang berlaku, apa-apa pun hajat yang terpenuhi, melainkan apa yang ditentukan oleh dia juga. Itu pegang. Dan sungguh-sungguh. Maka yang wajib atas seseorang itu bahawa janganlah diangkatkan akan hajatnya, melainkan angkatkan hajatnya, maknanya mohonkan hajatnya kepada yang esa dengan keesaannya. Jadi daripada situ kita buat keputusan yang teguh dalam hati kita. Jadi mengharap kepada Allah
berhajat kepada Allah, meminta kepada Allah juga ada dia punya garis panduan. Salah satu garis panduannya ialah garis panduan hati, ya. Bukan mewajibkan dan memaksakan Allah mengkabulkan. Pertama. Dan tujuan kita memohon hajat kepada Allah agar kita terus menjadi hamba yang bergantung harap kepadanya. Itu kita punya cita-cita di sebalik kita berhajat. Seandainya hajat kita, setelah kita betul-betul percaya bahawa Allah yang berhak untuk mengkabulkan, Dia yang berkuasa dan Dia saja berhak, dan kita tahu yang ke hadapan akan dipenuhi atau tidak dipenuhi adalah sudah ada dalam ketentuan Allah, sampai dah begitu, maka kita lalui kehidupan itu terus mengharap hajat kita dipenuhi. Seandainya dipenuhi, wala tafrahu bima atakum. Jangan sampai sombong dengan apa yang Allah dah bagi, dah penuhi, dah kabulkan. Tapi kalau tak dipenuhi, hajat tak kesampaian, likaila ta'sau ala ma fatakum. Supaya kamu tak payahlah sampai kepada peringkat depres, kecewa, rasa putus asa, putus harap dengan sebab apa yang hilang daripada kamu. Fata maknanya luput, lupus daripada kita. Sedih yang sederhana, wajar-wajar, okey. Gembira kerana bergembira dengan nikmat yang Allah beri. Happy, seronok, hati rasa senang, okey saja. Tapi jangan sampai kepada border sombong, belagak, angkuh dan berbangga. Jangan sampai kepada border sempadan, namanya ialah kecewa ataupun depres ataupun melampau kita putus asa, putus harap daripada rahmat Allah. Teruskan kehidupan dengan jalan yang lebih baik. Kita lihat kehidupan kita dengan cara orang soleh. Ikut jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin. InsyaAllah jalannya adalah jalan yang baik. Saya kembalikan semula kepada pengacara, silakan. Minta minggu depan Ustaz tolong terangkan. Allah tidak senang dengan hamba yang mengeluh. Di masa akan datang insyaAllah Ustaz. Oh ya, insyaAllah. Okey, alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan barakah surah Yasin dan kita bersama mendoakannya. Mudah-mudahan yang diuji dengan pelbagai penyakit Allah berikan syifa yang sempurna, dipermudahkan segala urusan. Syukran jazilan atas perkongsian ilmu pada pagi ini, iaitu dengan pengajian berkitab kita, iaitu terjemahan Hikam Jawi. Kita masih lagi di bab Allah tumpuan segala hajat. Moga ada keberkatan, ada sinar kebahagiaan dan setiap langkah kita dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan berada di halaqah ilmu bersama dengan Al-Fadil Ustaz pada setiap subuh, iaitu pada hari Isnin dan Rabu. Mudah-mudahan ada keberkatan dan kita mendapat manfaat daripada kuliah-kuliah tersebut, insyaAllah. Terima kasih kepada tim Gemar Iman, terima kasih kepada para jemaah yang turut sama mengimarkan kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Gemar Iman, dan tidak lupa jutaan terima kasih kepada penginfak yang terus menginfak kepada tabung Gemar Iman. Mudah-mudahan Allah gandakan pahala yang banyak, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan memudahkan pihak Gemar Iman menyediakan platform-platform ataupun kuliah-kuliah bersama dengan asatizah pilihan, insya-Allah. Untuk makluman para jemaah yang dikasihi, sebentar lagi pada pukul 8.15 minit, 15 minit dari sekarang, kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari, penulis buku biografi Agung Rasulullah. Teruskan berada di halaqah ilmu, mudah-mudahan ada keberkatan, ada pertambahan ilmu untuk kita buat bekalan kita di
akhirat nanti. Jadi kepada para jemaah yang mungkin ada urusan yang perlu diselesaikan, kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya di mana pun kita berada pada ketika ini. Amin. Allahumma amin. Saya mewakili seluruh tim Gemah Nur Iman, mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, kelemahan. Sesungguhnya yang baik daripada Maha Pencipta, yang kurang elok itu datang daripada kekhilafan, kelemahan diri sendiri. Kita dah pun berada di penghujung kuliah subuh, kita tutup dulu tirai kuliah subuh pada pagi ini. Sekali lagi dengan rasa bangga dan sukacita, kita persilakan Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk menutup kuliah dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya akhiri dengan lafaz kalam yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua.